pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Selepas itu semakin ramai kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita pun pernah dengar masa tu munculnya golongan seperti Khawarij, munculnya golongan seperti Rafidah, yang mana berlaku kucak-kacir. Ketika itulah, pada sekitar akhir tahun 60-an, kat situlah didapati hadis palsu yang pertama dicipta di zaman Mukhtar Al-Thaqafi, yang mana pada zaman ni dia adalah seorang yang menyimpang. Dia mula mencipta sebuah hadis sebab orang ni bila dia nak yakinkan pengikut dia, kebiasaannya dia akan cari ataupun dia akan cipta hadis-hadis yang boleh menarik pengikut yang ramai. Kalau dia tak suka pada masa tu, dia tak suka pada Muawiyah radhiyallahu an, dicipta hadis yang mencela Muawiyah. Ada pula orang yang fanatik dengan Muawiyah radhiyallahu an, cipta hadis yang pro Muawiyah. Sampaikan agak kelang kabut masa tu, maka para sahabat yang hidup pada masa tu ambil keputusan untuk tidak mendengar hadis melainkan apa yang mereka tahu. Sebab ada orang dicipta je hadis ni, direka je. Dan ketika itu juga sanad semakin panjang lah. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in selepas daripada itu. Maka ketika itu para sahabat menggalakkan untuk hadis ini ditulis. Sebab itu Ibnu Abbas, Anas bin Malik umpamanya, antara sahabat muda yang Allah panjangkan usia, beritahu qayyidul ilma bil kitabah, maksud catat rekod ilmu itu dengan tulisan. Cuma pada masa tu kebanyakan hadis disampaikan lagi secara syafawi, iaitu secara mulut ke mulut. Sebab hafalan yang ada tu kuat dalam ingatan. Ibnu Sirin sebagai satu contoh, seorang tabi'in, meninggal tahun 110 Hijrah. Ibnu Sirin dia tak tulis apa yang dia dengar, sebab dia sangat confident dengan hafalannya. Dan selepas, kalau dia perlu tulis sekalipun, selepas dia tulis, dia hafal, dia akan bakar balik. Sebab dia memang tak mau depend pada tulisan. Sebab dia tahu hafalan ni insya-Allah kuat. That's why kalau orang yang belajar hadis Nabi, dia akan tengok antara syarat nak terima sebuah hadis, sama ada hadis itu boleh diterima ataupun tidak, mesti akan lihat pada perawi. Dan nak tengok pada perawi ada banyak kriteria. Antara kriteria yang utama, dia akan tengok dari sudut agama, dan dia akan tengok dari segi hafalan. Dari segi agama ni penting lah. Maksudnya nak pastikan bahawa agama dia baik, orang yang wara', orang yang jaga agama dia, supaya dia tidak daripada kalangan orang yang sewenang-wenangnya akan berdusta, sewenang-wenangnya akan mencipta hadis-hadis palsu. Sebab tu dia akan cek betul-betul hadis ni daripada perawi yang betul-betul kuat. Dan sudut yang kedua, dia akan tengok daripada sudut ingatan perawi, yang disebut sebagai dhabt. Dhabt ni, dari segi ingatan ni, dia mesti syarat dia macam mana dia dengar hadis tu, begitu juga disampaikan hadis tu. Dia tak boleh kata kalau hari ni kita dengar hadis, minggu depan kita bagi tahu, kita sampaikan hadis tu pada kawan kita, dah kurang 3-4 patah. Itu maksudnya hafalan kita problem. Kalau kita hari ni hidup di zaman perawi dulu, saya ingat kita semua ni tak mampu jadi perawi hadis. Mungkin akan dilabel sebagai perawi yang lemah. Sebab kita tak mampu nak ingat pun. Hadis Nabi sekali dengar pun tak boleh nak ingat. Nak riwayat hafal beribu kali pun kemudian lupa balik esoknya. Tapi para perawi ni, masya-Allah, nak kata ulama ni sangat ketat nak jaga hadis Nabi. Dia boleh uji, dia nak cek ingatan perawi ni, macam mana dia boleh ingat hadis Nabi. Sampai sebuah kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, diceritakan oleh Ibnu Adi,
Al-Bukhari ni imam yang Masya Allah semua pernah dengar kan, yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Imam yang amazing, miracle of dunia, daya hafalan yang luar biasa. Bila satu hari Al-Imam Al-Bukhari nak datang ke Baghdad, orang Baghdad ni bila Bukhari nak datang ke tempat dia, kecoh. Macam kalau kita kata hari ni artis K-pop nak datang, tengok orang macam mana masyarakat. Anak-anak muda terkinja-kinja, orang semua kecoh, media semua havoc, semua lau apa artis K-pop nak datang. Zaman dulu ulama nak datang, masyarakat kecoh. Bukhari bila nak masuk ke Baghdad, orang-orang Baghdad kecoh. Bukhari Masya Allah nak datang, satu imam, satu ulama besar yang kita dengar je daripada jauh selama ni. Tapi bila Bukhari nak datang, bayangkan sejauh 2 marhalah orang dah tunggu, sekitar 70-80 km luar Baghdad, orang-orang Baghdad dah tunggu sambut Imam Bukhari. Bila Bukhari datang ke Baghdad, diuji nak tengok betul ke Bukhari ni sehebat yang kita dengar. Kata setara mana Bukhari ni. Jadi ada antara ulama-ulama hadis di Baghdad plan, teori, orang kata nak buat konspirasi lah. Dia kata kita uji Bukhari, hebat ke dia punya hafalan ni sangat. Orang kata dia boleh ingat 200,000 hadis. Orang kata dia punya hafalan dia amazing. Jadi 10 orang daripada orang Baghdad, ulama hadis Baghdad, dipakat. Dia kata okey, setiap seorang ambil 10 hadis. Dan 10 hadis tu kita akan olah dia punya sanad. Kan sanad ni okey, hadis ni daripada siapa, daripada Nabi. Kita tukar. Yang hadis yang pertama ni sanad dia kita masuk kepada hadis yang keempat. Hadis sanad yang keempat ni kita masuk kepada hadis yang ke-9. Macam tu. Dia ubah. Dia nak bagi confuse. Setiap orang ambil 10 hadis. Nanti masa sesi soal jawab kita tanya Bukhari. Sampailah kira kata lepas Bukhari, majlis Bukhari ni dulu, ulama dulu dihadiri berpuluh ribu. Al-Imam Al-Bukhari disebut majlis-majlis ilmu dia dihadiri 20,000 orang. Ramai. Kalau kita hari ni majlis ilmu yang boleh cecah 1,000 orang tu pun masya-Allah lah. Dah sangat ramai. Yang boleh hadir puluh-puluh ribu ni bola sepak je. Kan? Kalau datang tengok final, time tu je penuh. Zaman Abu Hatim umpamanya, zaman Imam Bukhari dulu, buat majlis ilmu kat istana, dan istana pun tak boleh nak menampung ramai orang. Yang hadir 40,000. Sampaikan dia orang terpaksa gunakan mikrofon orang. Bukan mikrofon ni, sebab zaman dulu tak ada mikrofon. Macam mana kalau contohnya guru nak cakap, murid boleh dengar kat jauh sana, sebab ramai sangat orang. Jadi dia akan buat macam orang yang menjerit. Okey, contohnya guru cakap qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nanti mungkin berapa meter kat sana ada orang, berapa meter kat sana ada orang. Dia akan jerit qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang jauh lagi tu dengar akan jerit lagi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai sejauh yang boleh. Itu mikrofon manusia lah masa tu. Nak kata ramai. Sampai satu tahap lepas Bukhari habis dia punya kuliah dia, sesi soal jawab ni 10 ulama yang dah berpakat ni start tanya. Dia kata, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, apa pandangan kamu dengan hadis yang diriwayatkan daripada fulan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian-sekian, dan hadis daripada fulan, daripada Nabi SAW sekian. Setiap kali dia bagi tahu hadis, Bukhari bagi tahu tak pernah dengar,
Never heard of it. I don't know. Semua dia cakap, aku tak tahu, aku tak pernah dengar, aku tak ni. Habis orang kedua datang. Dia kata, wahai Bukhari, betul ke sanad ni, hadis ni an fulan 100 hadis overall. Lepas satu, lepas satu, Bukhari kata semua aku tak tahu. Murid-murid hadirin yang masa tu hadir